tapi dia tak konsisten. Hujahnya kalau kita nak buat, negara muflis, negara bankrupt. Kita nak bagi pendidikan percuma pada seluruh rakyat Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, 5 bilion, dia kata bankrupt. Kita nak bagi kenaikan 20% royalty petroleum, gaji lagi, dia kata bankrupt juga. Jadi come on lah Kota Belud, please be professional lah. Jadi saya harap kita harus melihat itu pada skala yang besar. Dan janji yang kita janjikan bukan bulan dan bintang, itu praktikal. Terima kasih Kota Belud. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kota Belud boleh you can jawab dua-dua. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Terima kasih pada Kota Belud. Kota Belud buat hujangan tadi. You kata yang Boma kata kita tidak adil pada rakyat Sabah sebab duit ini boleh digunakan untuk rakyat. Tapi tanggapan dalam hujah itu adalah berdasarkan pada kontrak ini, kontrak kepada concession ini, dan keperluan pampasan dibayar, dan pampasan terus dibayar. Saya mau minta penjelasan daripada Kota Belud, minta pandangan. Isu pampasan ni, itu yang jadi masalah bagi kita di Pakatan Rakyat sebab kontrak-kontrak yang telah dibuat di antara Kerajaan Barisan Nasional, UMNO Kerajaan Barisan Nasional dengan kroni-kroni mereka ini adalah kontrak ini juga. Kontrak ini berat sebelah kepada kontrak kroni-kroni ini. Ini yang punca masalah dia. So jadi sebab itu kalau Kota Belud telah baca belanjawan yang kita bentang, belanjawan daripada Pakatan Rakyat, bukan daripada BN yang kita bentang, kita bawa di sini untuk dibahas tahun lepas, Kota Belud boleh perhatikan kita bercadang buat satu Unfair Contract Terms Act dengan izin. Kita boleh kaji semula. Kalau kita dapati terma-terma kontrak-kontrak ini memang terlalu berat sebelah, tidak dan terlalu membebankan rakyat secara tidak adil, kita boleh kaji semula. Bagi kita tidak ada masalah dengan itu. Jadi isu pampasan ni memang kita akan tangani macam itu. Kita faham itu. But the basic issue is kontrak-kontrak ini tidak boleh dibiarkan diteruskan membebankan rakyat secara keseluruhan, termasuk rakyat di Sabah dan Sarawak. Minta penjelasan. Satu soalan tambahan juga. I can't resist a lady's request. Terima kasih. Silakan. Ringkas saja. Saya rasa Yang Berhormat Kota Belud tidak setuju dengan usaha Pakatan Rakyat untuklah menurunkan kadar tol ataupun memansuhkan tol kerana ini akan membebankan rakyat di Sabah. Jadi saya nak tanya di sini, pada 1 hari bulan Mac, Perdana Menteri kita mengumumkan bahawa 2 tol di Kajang Ceras, Lebuh Raya Kajang Ceras akan dimansuhkan. Dan oleh sebab itu, kita perlu bayar 200 juta ringgit sebagai pampasan. Jadi saya nak tanya di sini, dalam pandangan Yang Berhormat, apa pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita itu baik untuk rakyat di Sabah, itu adil untuk rakyat di Sabah atau tidak? Terima kasih ketiga-tiga rakan-rakan saya daripada pembangkang. Cukup, satu daripada PAS, satu daripada DAP, satu daripada PKR. Tuan Pengerusi, betul lah apa yang Kubang Krian kata tadi. Mereka bukan menjanjikan bulan dan bintang. Mereka hanya menjanjikan galaksi cakrawala. Ya, Milky Way. Bukannya bulan dan bintang, jauh lebih besar daripada itu. Itu satu. Kubang Krian, saya nak bagi tahu, masalahnya Kubang Krian, apabila pembangkang ini bercerita, dia selalu dalam isolation. Kalau cerita pasal PTPTN, dia tak sentuh benda yang lain. Dia pergi ke Sabah, dia akan cerita apa? Dia akan cerita pasal 20% royalty minyak, dan cerita pasal PTPTN, dia compartmentalize. One day, I wish, satu hari, seorang mungkin perlu gunakan calculator, tally down, tally up, all the janji-janji daripada pihak pembangkang. Saya bagi tahu, jangan lupa Yang Berhormat menjanjikan minimum income for household RM4,000 sebulan. Jangan lupa itu dekat 40 bilion. Yang Berhormat nak bagi wifi, itu pun berbilion. Banyak lagi Yang Berhormat, saya sudah buat artikel tentang itu. Baca blog saya, baru Yang Berhormat mungkin boleh masuk UMNO selepas ini. Ya, tapi kemudian anda faham betul-betul apa kita I will answer you, sir. I will answer. Now I go to Subang. Subang mengatakan ubah. Betul. Sekarang ini saya kira datang daripada seorang lawyer itu agak mengecewakan saya sebagai seorang peguam. Sebab sanctity of agreement is very important. Okay, loopholes
terma-terma yang tidak adil, you want to bring fine. It's your own interpretation, ya, your own interpretation. Tapi seperti mana yang kita selalu tahu, di Selangor juga benda yang bernama berlaku. Di Selangor ada syarikat-syarikat konsesi yang dikatakan kroni UMNO, ya, yang menyelenggarakan beberapa projek-projek secara jangka panjang di negeri Selangor. Why isn't there one single agreement in Selangor rescinded by Pakatan Rakyat? Why? Not even one. Not even one satu agreement perjanjian yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional di Selangor yang sebelum ini dikatakan berat sebelah lah, concession dan sebagainya, tidak diubah oleh Kerajaan Selangor. You know why? Tuan Pengerusi, kerana Tuan Pengerusi mereka juga terpaksa akur kepada sanctity of agreement. Jadi saya kira akta yang akan dibawa oleh Subang itu fine. Itu untuk future businesses, that's fine. Kepada Serdang, Serdang, sekejap saya dulu, Serdang. Saya jawab di Serdang. Saya katakan, saya setuju dengan Perdana Menteri. Cuma saya katakan ialah kerajaan harus hati-hati. Kerana pada saya mewakili suara rakyat orang Sabah dan Kota Belud yang terpaksa deprive, yang telah being deprived dengan izin of this 445 million just because konsesi tol yang ada di Lembah Kelang ini diubah termanya. Saya cuma ingin memberitahu kepada yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa dengan 445 ini yang boleh dibuat sekolah di Kinabatangan, di tempat saya di Lubuk Antu, ini kekecewaan kita. Dan kalau kita boleh bantu yang amat berhormat Perdana Menteri, itu sebabnya Serdang, yang berhormat Serdang pernah pergi ke Kota Belud, yang berhormat